the importance of entrepreneurial mindset. Okay, untuk bab yang pertama, pecahan daripada bab pertama itu, dia ada bab pertama dan bab kedua. Okay, jadi hari ini kita nak membincangkan tentang kepentingan entrepreneurial mindset tu. Okay, kepentingan. So kalau you based on you punya slide yang saya dah share, to cope with the rapidly changing economy, kita cuba simulatekan dengan apa yang berlaku di era pandemik COVID ini, okay, di mana landscape keusahawanan dan juga bisnes itu berubah secara 360 darjah. Okay, secara 360 darjah. Jadi nak tak nak, mereka perlu mengubah persepsi dan juga inovasi terhadap satu-satu produk ataupun bisnes yang mereka jalankan secara sudden. Okay, for the instant. Okay, exactly like sekali snap, finger snap sahaja. So apa sebenarnya yang berlaku? Kita ambil semasa sekarang ni di era COVID ini, pandemik COVID ini, daripada kita bermula start PKP pertama pada bulan Mac yang lalu, sebelum you all masuk ke UMK ini, apa yang you faham dan apa sebenarnya peri pentingnya mindset keusahawanan ni, orang yang berniaga tu, you fikir macam mana? Ni kita discuss ni. Okey, siapa nak bagi feedback? Silakan. Okey, kenapa peri pentingnya minda keusahawanan ni di era pandemik ni? Macam mana? Macam mana usahawan itu berfikir? So, macam mana dia menukarkan bisnes daripada face to face kepada online? Bagaimana dia menggunakan logistik punya facility untuk mobilize dia punya produk. Okey. Siapa nak discuss? Any idea? Cakap sebab usahawan ni dia kena cakap. Kalau tak cakap dia akan jadi sawan. Melalui laman web sosial seperti Facebook, boleh terangkan secara terperinci tak? Kalau dah rajin sangat menaip, kalau dah rajin sangat menaip tu, type bagi detail sikit. Okey, Nurul Nabihah. Nurul, respon sikit. Buka mic tu. Jual produk dekat Shopee. Okey, Nurul. Lagi. No idea, Doktor. Tak boleh no idea. Sekarang kita berbincang. Saya perlukan idea, saya perlukan pendapat, kan? Takkanlah saya nak bagi soalan gosip. Kan? Okey, saya bagi soalan gosip. Okey? You all ni kan semua keyboard warrior kan? Suka benda-benda yang gosip dan sebagainya kan? Kan? Okey. Kalau slide tu, okey, the important.
kepentingan minda keusahawanan ni. Okay? So sekarang ni dia kata, to succeed in the midst of the chaos and uncertainty, we require to agility, creativity, flexibility, innovation, interdependence, and vision of entrepreneur and their enterprising unit. So nak tanya you all, orang Malaysia ni berminda usahawan ke? Korang kalau bab macam ini memang cepat lah. Kau rasa? Minda usahawan. Okey. Bagaimana yang Atikah kata minda usahawan tu? Apa yang you nampak? Kita boleh tengok suatu COVID-19 ni ramai yang buat jualan secara online lah. Macam COD makanan, semua start berniaga. Okey. Kenapa masa sebelum tu dia orang tak gunakan platform yang sedia ada? Tak penting ke platform yang sedia ada? Platform sedia ada macam online ni ke? Tak semestinya online lah. Kalau dulu dia tak guna sangat medium online kan. Dia hanya menggunakan apa nama ni, orang kata apa, berniaga seperti biasa. Perlu ada stall. Okay, perlu ada stall. You kena ingat zaman sekarang tak perlu apa nama, stall yang cantik. Okay. Contohnya pakaian lah. Tak perlu stall yang cantik. Sebab you boleh duduk di gudang, you boleh set up satu apa macam foto ataupun video booth, then you berjual beli di situ. Kan? Betul tak? Kalau you tengok dekat Facebook, yang duk like cepat-cepat, okey akak like ni baju ni, baju ikan duyung mati beranak, kod nombor 1033, 1033, siapa yang nak beli, okey, PM cepat, okey, yang ni satu lagi dukung tak mati tapi beranak baju dia, tu warna dia pun cantik, kelabu asap. Yang tadi dukung mati hak beranak tu, warna dia warna hitam. Dah hitam lepas tu kelabu bertumpuk-tumpuk pula. Memang tak cantik. Siapa nak beli? Tak gitu? Biasa tengok? Korang tengok? Biasa. Korang tengok Korea ke? Biasa tengok. So apa yang you biasa tengok, Nabila? Dia promote selagi boleh kan. So sebenarnya kalau you baca, you tengok betul-betul slide tu, okay, slide tu, berniaga sekarang, minda usahawan sekarang perlu ada creativity, flexibility dan juga innovation. Okay, you tak perlu ada bos, you lah kuli, you lah pekerja, you main semua. Ibarat terjun dalam sawah, main lumpur seorang-seorang, seronok-seronok, gila ke apa budak ni. Macam tu. And then apa yang you project itu, you need to have your vision. Berniaga tidak semestinya dependence. You boleh independent. Kan? Sebab tu sekarang ni nak menjadi usahawan, kalau kita kata minda usahawan, you kena kreatif. Pertama sekali pada saya, you kena kreatif. Kreatif ni tak semestinya you kreatif membuat sesuatu. Kreatif dalam pemikiran, okay, kreatif dalam percubaan, okay, kreatif dalam pembuatan, macam-macam. Okay. So sekarang ni saya nak tanya contoh macam Datuk Vida dengan Alif Sukri. Kreatif sangat ke dia orang? Fleksibel sangat ke dia orang? Inovatif sangat ke dia orang? Open to the floor untuk discuss. Kau rasa? Kita pakai ayat biasa-biasa je. Jangan pakai ayat.
Okey, jangan okey, kreatif tu betul. Habiskan perbincangan tu. Kreatif tu kreatif yang macam mana? Aku tengok duk lama yang memanjang. Doktor, bagi saya kan, Datuk Vida dengan Datuk Alif tu, diorang kreatif dari segi diorang punya marketing, daripada diorang punya segi promotion diorang. Okey, promotion. Okey, lain? Kalau tak Datuk Vida Alif Syukri pun boleh ambil contoh-contoh yang lain pun. Tak ada masalah. Kreatif dari segi menggunakan platform media sosial mereka. Okey, yang tu kalau macam Datuk Alif Syukri tu tengah gila like lah. Okey. Okey, lain? Lain. Ni kita berdiskusi ni. Amirul Zakwan. Duk korek tak hidung ya. Apa cerita? Mungkin kreatif daripada segi pengolahan bahan. Perolehan macam dia punya maksudnya macam dia punya produk tu dia pelbagaikan. Produk dia daripada, tak pelbagai pun. Dia yang tu yang perangai pelbagai. Produk dia satu je, produk dia. Trademark dia, itu je. Tika, haus dah tu. Ni mesti fikir daripada semalam ni. Any idea? Selalu share testimoni, feedback dari customer, penajaan yang membuatkan nama mereka terkenal di social media, kriteria promote dalam tarikan customer. Okey. Bila you sebut kreatif untuk tarik customer ni, cuba kita tengok, kita berfikir lebih jauh, okey? Minda usahawan ni dia kena berfikir lebih jauh. Okey. Kalau kita tengok contoh Donald Trump lah sebelum dia jadi Bill Gates. Okey, dengan kita punya usahawan. Ada perbezaan tak? Okey, jauh sangat. Okey, tengok Jimmy Choo. Okey, you all kenal benda tu ya. You all tengok Jimmy Choo. Okey, yang buat kasut tu. Okey, compare dengan contoh Niloufar. Okey, apa beza? Pengaruh kot. Pengaruh? Lagi? Jangan tengok shilling. Jangan tanya cicak. Brand and quality. Brand and quality tu siapa tu? Jam habis. Jam. Brand, recognition, popularity, marketing quality. Siapa yang ada marketing quality, siapa yang tak ada marketing quality? Tak berani. Niloufar apa tak ada kualiti. Mungkin juga, saya tak kata tak. Sekarang ada peminat Niloufar kat dalam ni sekarang, dia bakar habis laptop ni. Bicara target market international, Niloufar more target market more to local, okey. Okey, sebab itulah kita kata untuk menjadi usahawan ni, kita kena ada attribute.
Okay, kita kena ada attribute, kita kena ada ciri-ciri. Kita kena tengok market penetration. Okay, kita nak penetrate yang macam mana. Kalau takat kita main dalam ni saja, tak ada intention pergi keluar, boleh sebenarnya, tak menjadi masalah. Okay, boleh. Kalau kita tengok Vivi Yusof pun, dia daripada fashion designer punya universiti dekat overseas, dan cara dia berniaga pada masa tu dia banyak menggunakan platform Insta. Kalau tak silap saya, you all banyaklah follower Vivi ni, dia pakai Insta kan masa tu kan. Kebanyakan dia punya produk pada masa tu dialah sebenarnya yang mencetuskan fenomena online tu. Orang lain tak berani nak venture, tapi dia menggunakan produk dia 100%, 360 darjah kona baring cecah kepala lutut dekat jalan tar berapi. Kan? Kena berani setara tu lah. Kalau takat menyangkul, jumpa cacing baru terkodek-kodek macam gini, lari dah sampai 200 meter. Tak jadi. Kan? Tu kata tu. Kalau nak berbudi pada tanah, okey, boleh kita nak berbudi kepada tanah. So kita kena tengok market penetration kita ni dekat mana. Kualiti yang kita nak supply tu setara mana. Kita kena faham tu. Sebab benda ni sebenarnya bila kita kata gelagat usahawan ni adalah behavior dia. Behavior dia. Macam mana dia menggunakan akal dia untuk menjadi unik. Berbeza dengan orang lain. Kan? Kalau orang lain guna contoh, guna lori untuk hantar barang pergi ke Thailand, you cerdik sikit. You gunakan kapal terbang untuk hantar barang ke Thailand. Contoh, ke Bangkok. Contoh, ke Bangkok. Lori ke Bangkok dengan kapal terbang ke Bangkok, siapa sampai dulu? Mestilah kapal terbang. Kan? Sebab itulah kita kata minda usahawan ini dia akan involve banyak parties dalam dia punya proses. Bukan kita kata kita nak menghasilkan sesuatu, kita hanya dapatkan kepada satu sumber saja. Dia tak jadi macam tu. Okay? The more the more you invest, there must be the more things or equipment or utilities yang you bangunkan ataupun you gunakan. Kan? Itu penting tu. Masalah juga ni bila bercakap duduk ni dia mengantuk lah. Nak kena berjalan berdiri apa ni. Okey ya. Satu lagi yang kita perlu ingat, ini just things come across into my mind berkaitan dengan uncertainty. Okey, uncertainty. Satu keadaan yang tidak pasti. Okey, satu keadaan yang tidak pasti itu boleh menyebabkan pada saya minda usahawan itu dia jam lah. Okey, dia jam. Contohlah contoh kita kata kalaulah sekiranya kita dikira lockdown. Okey, lockdown. Memang logistik pun tak bergerak, semua tak bergerak. Barang kita terpaksa hasilkan, manusia perlu diberi makan. Rasa-rasa macam mana kita nak buat? Ni uncertainty ni. Uncertainty. Food Panda pun tak berjalan. Dia duduk di tengah-tengah. Antara boleh berjalan dengan tak boleh berjalan.
Kalau you pakai Food Panda, jarak 50 meter pun ke 100 meter, esok baru sampai. Sebab panda bila dia berjalan, dia lambat. Agak-agak apa? Agak-agak. Semua tak ada jawapan Boleh buat pengagihan, bahan. Pengagihan bahan? Bercucuk tanam. Secara berperingkat. Secara berperingkat. Suka aku. Ada food, food limau. Kau nak suruh harimau hantar makanan? Aku rasa habis harimau tu belasah dulu. Uncertainty. Kalau dah semua lockdown, siapa nak bekerja? Siapa nak hantar barang? Memang tak ada lah. Memang lockdown memang tak ada lah. Uncertainty. Kau nak pakai Food Panda ke, food mangga ke, food apa ke? Lee Jun Hong. Mana Lee Jun Hong? Cucuk tanam. Okey, saya boleh terima jawapan daripada Lee Jun Hong tu. Okey, sebab semua lockdown, hantar pakai drone. Okey, hantar pakai drone. Itu kata kena fikir panjang. Apa teknologi yang you boleh guna pakai, you kena fikir sekarang ni. You kena ingat, you duduk di UMK, you bukannya usahawan biasa-biasa tau. Bukan food limau tau. Bukannya food harimau. That's why lah sebenarnya you adalah technopreneur. You kena ingat, you live in the industrial revolution 4. Apa dia ni? Idea tak datang lagi. Idea ni tak new sekarang. Dia memang tak new. Teknologi ni kita jangan kira new tak new. Teknologi ni kita kena fikir apa, okey. Contoh yang saya selalu guna pakai, kalau dah tak ada akar, kayu pun berguna. Faham tak? Maksudnya, kalau dah satu benda tu tak boleh nak guna pakai, cuba fikir pakai cara yang lain. So you dah kena lockdown. Food Panda, food limau, food kura, food apa dah tak boleh nak jalan. So yang boleh berjalan hanyalah drone pada masa tu, melainkan orang tembak jatuh saja. Tetapi kalau dalam semua 112 orang ni yang berniaga, aku rasa Lee Jun Hong je yang kaya seorang-seorang dekat rumah. Sebab apa? Dia boleh transfer daripada satu tempat kepada satu tempat. We are not talking about newbies. We are not talking about newly development of technology. Teknologi yang sedia ada pun orang tak nak pakai. Contoh, lampu jalan orang dah pakai solar, tapi kerajaan, most of the kerajaan negeri tak tukar lagi. Asal dekat pukul 7 set timer. Kadang-kadang timer tu rosak, lampu tak ada, kita salahkan siapa? Majlis kerajaan tempatan lah. Kan? Dekat Nilai Negeri Sembilan highway tu semua dah pakai lampu putih LED yang solar. Kita dah ada ladang solar, kenapa kita tak pakai? That's the thing yang kita kena fikir secara pantas. Okay? Ni yang kita nak sebenarnya, kita nak ajar supaya lebih independent. Definitely lebih independent. Sekarang you ni independent. You bukan dependent.
Duduk di rumah, you dependent. Tapi bila datang ke UC, you independent. Kan? Tu kena fikir. You dah matang, you dah besar, you dah keluar daripada sekolah. You bukan budak sekolah. Muka je macam budak sekolah. Tapi you budak universiti. UC mana? UC Malaysia Kelantan. Bukan UC Malaysia Kelantan. UC Malaysia Kelantan. Kan? Kalau UC Malaysia Terengganu, UC Malaysia Terengganu, bukan Terengganu. Sebutan tu nak kena betul. Mari pula UC Malaysia Perak. Ada bunyi pula ujung tu. Kan? So ini sebenarnya yang saya nak. Okay, you dah mula cuba berfikir ke arah teknologi. Kita tak tahu lagi apa. Mungkin esok kita kata benda-benda yang kecil kita tak tahu. Mungkin dia macam sekarang kita dah ada robotik yang macam semut lah, laba-laba dan sebagainya. Kenapa kita tak venture macam tu? Bila orang kata okay, kita buat drone dia semua. Okay? Kenapa tak ada orang, inisiatif orang yang menghantar barang pakai spider robot? Fikir sikit. Ini bila saya dah mengajar, saya tanya, duk macam gini, gaul sini, gaul sini, gaul sini. Ambil mata letak luar, lepas tu boring letak balik. Kan? Telinga gatal, tarik telinga letak tepi. Yang tudung ni kerja duk. Sebab ada gambar kan? Betulkan tudung. Kan? Agak-agak logik tak apa yang kita bincang hari ni? Kan? Itu sebenarnya yang kita nak. Daripada silibus kepada silibus dan kepada silibus yang lain tu, you kena fikir kreatif. You all ni milenial punya budak-budak ni, kalau disekat marah, kalau ditahan memberontak, kan? Kalau boleh ni, yang ada ramai-ramai dalam Google Meet ni semua nak keluar depan saya. Kan? Tapi rata-rata saya mengajar ni orang lebih suka dengar saya bercakap daripada bertanya. Sebab jawapannya senang ya. Kita orang suka dengar doktor bercakap. Elok sangatlah tu. Okay. Alright. Faham ni apa, dah masuk universiti ni dia kena ni lah, belajar lah. Okay, the importance of entrepreneurial mindset kita sambung. Okay, ada lagi tak? Okay. To build an entrepreneurial society. Ini pun antara yang penting juga. Entrepreneurial society. Inilah dia. Bila semua, saya pun pelik juga bila semua orang berniaga, siapa nak beli? 1, berapa juta rakyat Malaysia yang ada ni, semua berniaga. Semua orang nak jadi kaya. Okay. Sebab itulah dia masuk AJ lah, masuk MLM lah, main lembu lah, main minyak lah, itulah, inilah, semua nak jadi kaya. Okay. Pengubahan wang haram lah, itu inilah, alung lah, apa semua bagai. Sebab apa? Tekanan hidup, nak jadi kaya. Okay, nak jadi kaya. So, bila entrepreneur ni, dia menggunakan sumber yang ada untuk menjadikan diri dia kaya. Kan? Okay, to build an entrepreneurial society, first thing, developing the right mindset at a very early age. Ni dah dia. Itu yang saya kata tu. Developing the right mindset at a very early age. Tak malukah kita kalau kita pergi kedai ataupun gerai tepi jalan, tengok ada budak tu baru sekolah darjah 1, darjah 2, tolong mak dia di kedai. Ambil order, kan? Ambil order je. Bang, nak makan apa? Pakcik. Pakcik pula, aku menikah dah lagi, muka punya handsome kau panggil aku pakcik. Kan?
Sometimes ada budak tu yang jenis suka berseloroh kalau ambil order, macam nampak macam kurang ajar, tapi itu adalah cara tarikan dia untuk kita kata kalau kita nak ingat kedai tu, kedai budak yang cakap banyak tu. Then orang-orang akan kenal. Kan? Jadi daripada kecil budak-budak yang macam ni, mereka ini sebenarnya ialah dalam keadaan tekanan hidup dan sebagainya, dia orang terpanggil untuk berada di level survivor lah level survivor. Sometimes we need to appreciate them. Okay? Wah, bagus lah adik ni niaga. Kalau you bagi respon pada dia you cuba bagi respon pada dia. Baguslah adik, kecil-kecil niaga. You akan dapat balik satu respon yang memang pedih mata lah, senang cerita. Apa nak buat atuk, hidup saya miskin, dia kata macam tu. Aku tanya elok kau panggil aku atuk, macam tu lah. Kan? So benda tu terpanggil sebab apa? Bila kita berada di dalam keadaan tekanan, tekanan hidup dan juga tekanan di ekonomi dan sebagainya, kita akan fikirkan sesuatu supaya kita ini keluar daripada belenggu kesusahan tersebut. Kita tidak akan berfikir panjang sekiranya kita tidak berada di dalam keadaan yang tersepit. Okey? Kalau kita tengok dalam filem dan sebagainya, orang yang dicolik, orang yang ditangkap yang secara kita kata tidak rela. Apa tindakan mereka? Cuba melepaskan diri kan. Takkan dia tunggu situ sampai mati, sampai kena tu kena ni dan sebagainya. Okay, dia cuba melepaskan diri dia. Ibarat itulah hidup kita. Bila kita berada di dalam keadaan tersepit, bila kita hidup dalam keadaan kita penuh dengan dugaan, cacian dan sebagainya, kita berfikir sejenak macam mana untuk kita keluar daripada permasalahan tersebut. Adakah kita nak create tambah lagi masalah? But if you think that you want to create the problem, make sure that you have the solution. Contoh, Alif Sukri, dia create masalah. Dia create masalah supaya apa? Orang pay attention kepada dia. Okay? Nyanyi tak sedap mana pun, asal dia menyanyi, ya guruk benda tu, bang, hujan turun, banjir. Kan? Asal dia buka mulut, berbang, anak ayam meninggal. Kan? So, apa sebenarnya yang dia nak tunjuk? Okay, fine. Dia adalah usahawan, dia nak venture benda baru. Kan? Boleh you nak venture benda baru, tak ada masalah. Tapi kalau jenis orang you ni, jenis orang yang tak sedar diri, okay, jenis yang tak tahu malu, boleh kawan dengan Datuk Ali Sukri. Mental dia kuat. Walaupun dia buat video keluar air mata darah. Kan? Kan? Punyalah dia menjiwai lagu tu. Taklah orang nak kata apa pun. Atau biarlah orang tu nak mengata. Kan? Agak-agak you boleh jadi ke usahawan yang macam tu? Agak-agak you sanggup tak menerima tekanan-tekanan dan hentaman yang macam tu? Semua dah gigit pen dah ni. Risau aku. Kan? Bukan senang nak menjadi usahawan. Tetapi kalau kita tengok usahawan tekno ni yang pakai teknologi very smart. Very smart. Okay, sebab apa? Dia ada teknologi yang boleh membantu dia untuk produce daily punya processing things lah. Kan? Itu kita kena fikir. You sekarang usahawan tekno, you kena fikir banyak. Dan contoh apa yang kita buat sekarang, kita try to venture Microsoft Team, you try to bear with Google Meet dan sebagainya.
So dulu sibuk nak buat teleconferencing lah and whatsoever. Sekarang boleh je kalau kata nak buat meeting pakai Google Meet. Kenapa dulu tak pakai? Kan? Kalau kata okay hari ni bro kita ada meeting. Okay aku ada kat Indonesia ni. Tak ada masalah. As long as kita boleh reach dengan WhatsApp, video call, Google Meet, Team, Zoom, apa lagi, Webex and whatsoever. So nampak tak permainan dia tu di situ. So there must be a reason that particular virus, COVID virus, been released towards the all population. Kan? Orang buat glove kaya, bilion sekarang. Orang buat emas, bilion. Lagilah yang buat vaksin. Triple, quadruple billion. Itu orang usahawan yang jahat lah. Usahawan virus yang tu. Kan? Kita beli laptop. Laptop tak ada virus. Laptop tak ada virus. Okay. Ravin Kumar buat laptop. Kasturi buat virus. Kita semua belilah produk daripada Raven. Lepas tu, okay, Raven bagi tahu Kasturi, okay, aku nak lepas aku punya virus. Dia kata, okay, settle. Ram, 1 hari bulan 12, virus release. Nama dia Harum Mewangi. Kan? Hanya software antivirus dia sahaja yang boleh mematikan virus Harum Mewangi tu. Inilah cara dia sebenarnya. Itu yang ada datang red monkey lah, worms lah, trojan horse lah, apa terjun tak terjun, ghost dan sebagainya tu. Itulah. Kan? Orang yang orang kata apa, yang tidak mengenempikan halal haram ni, bolehlah dia buat macam-macam. Contohnya macam itulah, kan? Okay, inculcation and acculturation process need to implement through various program and activity, entrepreneurs as agent of change at every level of the society. Okay, usahawan ni pun dia ada banyak level. Ada usahawan kecil, lepas tu nak hak kecil tu nak duduk sederhana pun nak duduk dengan kecil, usahawan kecil dan sederhana. Okay, lepas tu ada yang usahawan yang multi big company ni, usahawan korporat, kan? Banyaklah nama yang dibagi yang tu, kan? Dia sebagai ejen perubahan. Okay, ejen perubahan. So kalau kita tengok contoh, macam orang bercucuk tanam cili api tu, kan? Cili api yang berada di rumah dalam polybag tu, 100, 200 punya polybag tu, you boleh lah kalau nak menjadi ejen cili padi. You just jaga sahaja, cukup masa orang datang tuai. Okay, kadang-kadang entrepreneur ni dia mengubah landscape. Contoh yang paling ketara, perniagaan dalam bentuk online yang you tahu tu lah. Tu yang kata agent of change at every level tu. Okay, kalau dulu dia buka kedai, lepas buka kedai tu datang pula dengan cara penghantaran. Okay, cara penghantaran. Okay, tak apa, you tak payah datang kedai. You datang kedai, bayar, kita akan hantar. Okay, tu dulu. Lepas tu, okay, tak apa, sekarang you tak payah datang kedai dah. Ejen kita sikit lagi hantar, you money transfer. Kan, you money transfer.
Okey. Kalau ada barang-barang baru nanti kita akan maklumkan melalui SMS. Okey, dulu zaman SMS, zaman SMS naik kepada zaman WhatsApp. WhatsApp tu mulalah pergi ke sini, pergi ke sana. Okey, pergi kepada Facebook. Facebook pula share dengan Instagram. Instagram pula share dengan itu, ini, masuk pula Twitter, masuk pula Telegram, masuk. Banyak sangat masuk. Kan? Jadi kita boleh melihat keusahawanan itu berada di setiap level. Dia mengubah landscape tersebut. Macam sekarang, tak payah pergi kedai, tak payah bawa duit, tak payah telefon. Log in saja, tengok barang mana nak, beli, orang hantar. Sampai di depan rumah. Dok adik kakak sekalian. Gitulah. Duduk di Kelantan ni kena banyak menuntut ilmu deh. Kena banyak menuntut ilmu. Bawa air, bawa kaki gajah, pergi jumpa mokcik duduk di pasar Siti Khadijah tu. Pergi duduk situ, lepas tu kelih tengok apa dia, set-set ni niaga, macam mana niaga, pergilah tanya. Ada sekarang kalau kita pergi pasar Siti Khadijah sekarang ni, sambil-sambil dia jaga kedai tu, dia pula buka, beli stand, buat pula Instagram punya product review. Tu cerita dia. So you sekarang bila you dah ada duduk di rumah ni, dah tak ada buat apa-apa ni, you jual lah apa yang you boleh jual. Ubi kayu belakang rumah tarik jual, pokok kayu mana boleh makan tarik semua, asal ada buah jadi duit jual. Ayam orang itik orang lalu 2-3 kali duk berak sana sini, tengok geram sangat, ambil jual. Habis semua jual. Kau ni pahal ni, kau sejak masuk EMK ni semua benda kau nak jual. Asal jadi duit jual lah apa yang ada. Habis tu mak pun kau nak jual, limited edition. Kan? Jangan main-main. Jual punya ni. Last kali duduk dalam kemah, rumah pun dia jual. Kan? Kadang-kadang minat usahawan ni pelik tau sebenarnya. Sometimes kan kita tengok rumput nama rumah kita tu cantik je naik. Aku rasa kalau aku semai, aku tanam elok-elok, buat dalam bentuk petak-petak, aku boleh jual. Boleh jual. Rumput pun orang beli. Kan? Rumput pun orang beli. Jangan kata benda makan. Jadi tak lama lepas tu, daripada satu pokok beli RM10, RM20, cambah, dah jadi nursery pula depan rumah. Orang datang beli. Kan? Duit tu datang dengan hanya berfikir sahaja. Kan? Dengan hanya berfikir sahaja. Kawan saya, orang lama, umur 65 kalau tak silap saya. Pencen tentera. Apa dia buat? Dia meniaga ikan. Dia ada modal sikit, dia tak tahu nak buat apa. Dia beli tong polystyrene tu, pergi dekat Sabah, cari ikan, jual. Datanglah duit. Itu je cerita dia. Keusahawanan ni sebenarnya dia di sini. Dia bukan sini ya. Dia di sini. Dengan di sini. Okey. Hati kental. Okey, hati kental. Mental 3 suku. Beres, jalan. Darilah apa datang badai yang melanda sekalipun, bisnes tetap bisnes. Okey, bisnes tetap bisnes. Tengok ada dekat mana peluang, sambar jangan tinggal. Orang ni belum jual lagi daun ketum, aku jadi supplier pokok ketum. Aku tak memiliki, tiba-tiba tuan dia tumbuh tepi rumah. Ni bahaya pokok ketum ni. Kan? So bayangkan macam mana daun ketum tu yang tumbuh merenek di kampung saya tu, benda tu dah jadi satu bahan larangan, barang larangan kan. Jadi pelik benda-benda tu, kata manusia ni bila tu kata tak ada kayu, daun pun berguna.
Lu fikirlah sendiri. Kan? Itu sebab tu kita kena fikir. Okay? Important contribution to entrepreneur capital. Ni kalau betul-betul usahawan yang bayar hasil dan sebagainya, memang dia bagilah contribution kepada satu-satu capital pada satu-satu negara. Kalau dia tak bayar cukai dan sebagainya, tak adalah. Kan? Asyik semua orang nak kaya, siapa tak nak miskin? Semua orang nak kaya. Kan? Miskin ni dalam miskin papa kedana pula tu, dah tak ada apa kan? Masalah juga, semua orang nak kaya. Tak usah ceritalah. Bila sebut kau nak kaya, confirm nak kaya. Tak ada orang cakap nak miskin. Okay? Entrepreneurship as a way of life. Okay? Dalam diri semua orang ada elemen entrepreneurship. Tetapi bagaimana you nak menyuburkan elemen itu untuk dia menjadi satu agenda dalam perjuangan hidup sehari-harian. Okay? Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, kaum-kaum lain ni, cuba tengok. Kan? Business and business. Okay? Tak payah ceritalah siapa-siapa pun, cuba tengok macam mana dia berniaga. Sebab dia satu benda je berniaga ni. Kadang-kadang bila kita tegur, kita tahu kita ada ilmu. Bila kita tegur orang yang berniaga tu, kau ni siapa pula nak tegur aku cara berniaga? Ni pun satu hal juga. Kan? Kita kata kita sekadar nak membantu semua orang, tidak semestinya kita kata ada talent. Mungkin dia ada talent dari segi entrepreneurial negotiation, tapi dia tidak pandai berniaga. Gitu. Ada yang jenis behavior macam saya ni, niaga hangat-hangat teh ayam, suka menjual produk tu, produk ni apa semua, tetapi tak kaya pun, dia suka je. Ada macam itu. Ada yang terlalu serius dengan produk yang diniagakan sampai kita tegur pun macam ngutuk pun ada. So benda ni kita kena kita tengok. Kita kena kata tepuk dada, tanya diri sendiri tu. Kadang-kadang kita rasa benda ni sensitif. Kan? Kau tegur aku macam lah kau tu untung berjuta. Ulah. Kan? Suruh tukar kursi ya pun. Aku dah datang kedai kau, aku duduk kursi ni dah 3 kali pecah. Kan? Kau tukarlah kursi kayu. Dah kau pun satu, berat badan kau dah 95. Kau duduk kursi tu, lapik dah 2 kursi. Ulah. Kan? Benda sometimes jokes tapi looks macam serius. Pahal pula kan? Member sebelah buat ramai pula kan? Pasal kursi pun nak gaduh lah, relax lah bang. Kan? Tak. Itu benda yang normal, yang kita boleh tengok kan? Kita boleh lihat. Sometimes tegur. Contoh makan kuih tiaw. Bang! Kenapa? Bang, tawarlah kuih tiaw ni. Aku buat kat engkau ni pun dah cukup bagus lah. Kau lagi kau kata tawar masin pemanis apa masam kat dalam ni, kau banyak hal kau tak nak kau belah. Ada macam tu. Kan? Buat burger, alamak bang, saya tengok dalam abang punya takat gambar burger gini. Kan? Gini. Kenapa bila saya datang macam gini? Kau tengok burger McD. Poster punya besar. Besar poster dia. Terliur. Liur Kan? Sekali kau beli McChicken besar mana? Besar ni. Besar ni, ukur dengan mulut ni. Kalau saya 2 kali ngak, dia ngak habis. Ngak habis. Lepas tu saya suka beli burger di kedai luar. Kalau beli burger, kalau tinggi ni lah, berlapik-lapik kau atas ni. Terliur. Kan? Tipu duit orang. Memang tipu, tapi korang yang ramai pergi McDonald lepas UMK buka. Kan? Situ je lah. Sekarang di sekeliling UMK sekarang ada banyak kopi hipster. Ada banyak kedai kopi hipster.
Semua orang nak jadi Korea sekarang. Ayah saya jumpa orang, jual saya. Tak ada orang tak jual saya. Semua orang jual saya. Sekarang UMK ni you see mention Korea, bukan Kelantan lah sekarang. Kan? Semua nak hipster. Yo, hipster. Kan? Ada 4 kopi hipster dekat UMK ni. Kau minumlah sampai pening kepala. Tu Ravin dah pergi dah tu coffee story tu. Kau story apa dekat kopi tu? Kan? Kita ada coffee story, kita ada office coffee, kita ada pit stop coffee, kita ada mengopi lagi aku tak tahulah, banyak aja kedai kopi dekat depan tu aku tengok. Kan? Tak cukup dengan tu, ada lagi secret recipe ada lagi, Pizza Hut pun ada kat situ, KFC pun ada lagi. Tak kegemuk. Kan? Yang gemuk, yang bukan gemuk lah, yang gempal, yang comel tu pasar malam lagi. Yes, pasar malam lagi. Ada kopi lagi pasar malam. Universiti lain tak ada, UMK saya. Rugi orang lain tak datang UMK. Rugi. Kita offer tu comel dah. Suruh datang belajar makan saja. Kita bela usahawan-usahawan ni. Definitely food paradise, betul. Food paradise. Jangan salahkan Kelantan kalau datang ke Kelantan. Jangan salahkan Kelantan. Kalau siapa yang boleh bersama-sama dengan saya datang macam ni, 5 tahun lepas tu macam ni. Saya datang Kelantan macam ni. Sekarang pun macam ni. Ni jari telunjuk kau jangan nak mandai-mandai pula. Ni jari telunjuk ni. Kan? So entrepreneurship as a way of life lah. Kenapa mereka ini nak berniaga kopi? Tak ada teh ke? Tengok Pak Mat Pulau Pisang teh buih dia steady je. Kan? Berapa banyak dia punya beris dekat dalam tu dia tuang pun kita tak tahu, tapi sedap dia minum. Kan? Mak Cik pandai buat teh tarik buih. Orang buat sekali nak tengok tak payahlah pergi Kelantan, handuk Kelantan balik main buat teh tarik buih kat mak. Cantik punya. Mak minum, esok pagi baru dia bangun. Kau teh bubur apa dalam tu? Ada sikit bubur dynamo. Nak bagi dia keluar buih. Kan? Jangan buat. Tu dia ada resepi dia. Kan? Bila tiba trend teh tarik buih ni, semua nak berbuih. Semua nak berbuih. Green tea buih pun ada, teh tarik buih tu dah tentu ada kan. Banyak benda nak berbuih. Nampak tak? Di Malaysia ni you kena faham dia orang berniaga based on trend. Apa pula pergi live meeting ni, orang tengah duk bercerita sedap ni. Pergi live meeting, rugilah. Kan? Okey. Dah pakai mask dah tu. COVID. Okey. Okey. Apa lagi? Banyak cerita sebenarnya duduk di Kelantan ni. Banyak PR sebenarnya, banyak PR, banyak behavior. Kalau kita pergi ke kawasan pantai Cahaya Bulan tu, kita tengok orang jual jagung, semua jual jagung. Jual lah jual jagung, jual ketum sikit, jual buah buah tanam pokok atau apa benda buah timun ke, buah temikai. Dah sederet jagung, 10 jagung belaka. Tak ada beza pun jagung tu. Kau ada jagung manis ke, masam ke, apa ke, iyalah juga. Okey bang, mari bang, dek bang, saya jual jagung rentung. Jagung rentung, tak ada orang jual lagi. Jagung rentung. Tapi biar betul ni jagung rentung. Semua orang pergi kedai dah nak tengok jagung rentung. Jagung tu tak rentung. Jagung tu warna hitam. Tu je cerita dia. Kadang-kadang ayat ataupun ayat promosi yang mainkan tu kadang-kadang macam orang nak pergi tengok. Okey, teh tarik buih. Gila ni. Tengok buih. Meleleh ni. Buih ni. Air liu aku pun dah buih ni. Dah naik sawan ni. Kan? Tapi bila kita pergi, macam ni rupanya teh buih dia dengan rasa dia.
manis je rasa. Gitu. Kan? Yang untuk teh tarik buih tu siapa yang rasa muka dia masam boleh pergi minum lepas tu manis. Tak ada masalah. Okey. Nak cerita apa tu lah entrepreneur mindset ni. Kena set lah. Nak jadi usahawan. Kalau kau duduk termenung gitu dengar aku bercakap kan. Apa benda lah Dr. Sophie mengarut ni. Benda mengarut lah, usahawan kena mengarut. Kau tidak sakit perut. Kan? You tak boleh fikir. You nak keluarkan produk. Oh, dah macam aku berlakon pula depan kamera ni. Macam tu lah usahawan ni. Dia kena berani. Kalau dia tak boleh mikir, dia sakit perut. Kalau dia sakit perut, dia tak boleh mikir. Kena apa nama ni? Kena fikir betul-betul apa yang kita nak invest, sebab bila kita berniaga ni, yalah biasalah untung rugi itu permainan. Okay, permainan. Yang tu kita tak dapat nak dinafikan. Tetapi bagaimana kita nak mengelakkan supaya kerugian itu tidaklah lebih daripada apa yang kita sangkakan. Sebab itulah kita kata minda usahawan ini kena cepat. Okey, kena cepat. Dekat overseas tu dah memang ada hantar barang melalui e-drone. Kita sini pula kalau hantar melalui drone, kita pula suka, drone lalu follow. Pelik, orang Malaysia ni pelik. Dia suka benda-benda yang pelik. So you kena fikirlah. You kena fikir. Kan? Sebagai orang usahawan ni you kena fikir. Dalam 3 tahun, 4 tahun belajar ni, kerja you memikir je lah macam mana nak jadi usahawan. Tapi at the same time jangan tinggal teknologi. Okay? Incoming adalah 5Gs. Okay? Incoming adalah 5Gs. You as a young entrepreneur, you need to full of use of this gadget. Okay? Because of this will be your PA in the future. Kenapa saya kata macam tu? 5Gs is conversion of the IoT. Okay? Internet of Things. Which is now kalau kita tengok kita punya mobile phone ni dah jadi kita punya personal coach, personal doctor, personal parent, kan? Tidur malam bangun pagi pun telefon yang kejutkan. Dulu bapak telefon, "Woi, bangun." Dua kali cakap tak bangun, 3 kali makan penampak. Kan? Kan? Dah makan penampak tak bangun lagi, Zoom. Air hujan turun atas, bawah, basah. Kan? Itu realiti ya, realiti. So sememangnya di Malaysia sekarang ni keusahawanan itu dijadikan pilar yang pertama. Okay? Jadi kita dikenaki berfikirlah. Kan? Kita sebenarnya berfikir ni mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar saya suatu hari nanti akan menjadi usahawan antarabangsa. Okay, usahawan antarabangsa. Tak semestinya dia berniaga sekadar berniaga di dalam saja. Mungkin dia akan start buat collaboration dengan negara Pakistan, Mongostan, Kyrgyzstan, kan, Mongolia. Dia penetration market dia kena pergi ke situ baru you ada value. You kalau berniaga satu produk, takkan you nak berniaga dengan US. US tengok produk ni dekat kami cukup dah. Dah bagi kambing biri-biri makan. Mestilah you hantar pergi ke Uganda. Uganda kan ramai orang tak cukup makan. Somalia, apa lagi negara-negara yang tu. Kalau you boleh tembus, okey lah. Kan? Tu kata berniaga ni kreatif lah, nak kena kreatif. Nak kena kreatif. Ada orang yang menjual barang pre-love tu, kan? Barang pre-love 2-3 ribu juga.
ada orang daripada UK beli, daripada Australia beli. Ada kawan saya yang jual, dia bagi tahu, dia kata dia beli barang barang yang bundle tu, barang bundle tu dia ambil free je. Miraculously yang dekat dalam bundle tu spender overseas pun ada. Pelik saya. Tak macam mana missing pun saya tak tahu boleh ada termiss kat dalam tu. Tapi dia kata dia pernah jual ada satu barang tu dekat RM200. Padahal dia ambil free je. Orang tu minta. Sebab dia kata barang ni memang barang rare. Sekarang kan dah ada usahawan bundle Perasan tak usahawan bundle? Dia kata sekarang dah memang kena bagi sobat pula. Bagi apa? Bagi sobek apa? Gitulah. Okay. Alright. Dan untuk building entrepreneur society ni, changing the mindset, building the culture, okay, itu kena ada acculturization process, which is changing the mindset to build the culture, okay. Kalau kita tengok dulu ramai orang kata apa penanaman ikan udang, pak udang, sotong, ikan talapia, siakap, macam-macam. Okay, ikan keli, ikan haruan dan sebagainya. Okay, building the culture. Kita kena build the culture dulu. Okay, kita kena be in the ecosystem of the entrepreneur punya landscape dulu, then kita akan berfikir bersama-sama. Entrepreneurial society, risk taker, innovative, so on so forth. Definitely orang usahawan ini dia adalah risk taker. Okay, risk taker. So how to become a good risk taker ini, yang ni saya tak boleh nak cerita secara terperinci lah, sebab you kena cari seorang sifu. Okay, you cari seorang sifu, you cari seorang tok guru, ataupun you cari seorang role model. Daripada situ, before you initiate your punya keusahawanan, you kena explore you punya potential, explore you punya strength and weaknesses and whatsoever before you venture that particular business. Okay. Alright, so creative, supportive, and then entrepreneurial capital ini dia melibatkan human, dia melibatkan knowledge, dia melibatkan intellectual. So ini perlu ada lah. Okay. Physical must be strong, must be smart, must be capable for a good appearance. Financial and social punya interaction pun bagus. Okay, so tak kira lah dalam pelbagai bentuk you ini berada, as long as you kenakan pakaian sebaik-baiknya melambangkan who you are, what are you actually, then people and they want to know you more and more and more and more. Okay. So the way you talk, you need to have a very intelligent and smart talking. Okay, do not talk anything that they do not want to hear. So meaning to say that before you go and acknowledge orang tu ataupun introduce dengan orang tu, to get people you want to know that people more. So you need to study on the gesture first. Okay. You tengok gesture, gerak badan dia, cara dia bercakap, cara dia dressing, then you kena investigate how this guy move, okay? So what are the things yang dia, which is the do and don'ts. Okay, so bila approaching tu berlaku, the first attempt of approaching tu, there will be a very lightened approaching, which is you just get know
a little bit about you, okay? Just talking about something like very light, okay, very light. Dia tidak boleh pergi terus kepada yang very heavy. You need to talk about a very light issues, and then bila you dah rasa comfortable and whatsoever, then second meeting, third meeting, and fourth and so on. So you will go for a very serious matter punya discussion, macam tu. Okay, tu kena ingat lah, right? So entrepreneurial economy, it must be a vibrant, sustainable, added value, job creation, higher productivity. Okay, so entrepreneurial economy ni dia kena tengok And economic growth, impact towards the higher output, higher income per capita, higher standard of living, and full employment. Okay, so itulah kita kata sedikit sebanyak how this entrepreneurial build the society. Okay, so boleh kita katakan kalau kita tengok contoh pemaju sesebuah rumah, pemaju ini bila dia bina satu-satu rumah yang dibina itu sebenarnya secara yang berstruktur dan juga mempunyai pelbagai kapasiti perkhidmatan. Okay, since kalau kata you adalah usahawan, full employment tu apa kata? Full employment maksudnya dia bekerja sepenuhnya. Okay, dia mengambil orang bekerja secara sepenuhnya untuk memberi manfaat kepada perkembangan ekonomi. You boleh buat full employment instead of just now, you cannot buat full employment dengan keadaan ekonomi sekarang. In fact, you sendiri pun you tak tahu sama ada esok you partial employment ke ataupun fully employed. Kita tak tahu. Okay, guna tenaga penuh. Yes, guna tenaga penuh. So ialah guna tenaga lah. Guna tenaga yang ada ini sepenuhnya. Sekiranya ekonomi itu berkembang dengan baik. Kalau macam sekarang ekonomi tidak baik disebabkan oleh faktor politik, so meaning to say that there are a lot of things just now happen, you tak tahu. Okay, macam dekat universiti mungkin pekerja kontrak perlu diberhentikan, macam Kelang, macam yang terbaru adalah MAS dah tak boleh full employed. In fact berapa ribu nak kena buang, nak kena diberhentikan. Kapal terbang tu bukan RM1, RM2. Kalau kapal terbang plastik mungkin itu pun RM5. Yang ni sebiji kapal terbang satu juta lebih. Kan? Nak maintenance lagi, nak bayar duit pekerja lagi, nak itu ini dan sebagainya. Okay? Kalau income per capita bagus, standard of living okay, definitely dia boleh buat full employment. Sebab apa? Dia ada high input tu. Kalau kata macam sekarang, partial, half-half, 50-50, in fact gaji dekat universiti pun tak cukup. Kan? Jangan kata gaji kat universiti, you sebagai entrepreneur pun nak gajikan orang gaji you pun silap-silap you buang, you berhentikan. So sometimes we need to bear in mind, we need to try to think a bit. Adakah dengan kita memberhentikan pekerja kita dapat menyelesaikan masalah yang sedia ada? Itu kena fikir. Saya pun tak pasti sama ada mereka ini berfikir ataupun tidak. Yang kita nampak sekarang, kalaulah you betul-betul selam, kalaulah you betul-betul nampak adalah ketamakan yang berlaku. Di mana untuk CEO ataupun CKO and whatsoever KO ini sustain dengan kehidupan yang sedia ada, maybe, I do not know whether this is true or not. So they try to stop or sacrifice their staff to sustain their living. Itu yang berlaku. Kan? Tak tahulah sejauh mana kebenaran. Mungkin tidak, mungkin ya. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kan? Sebab itulah bila saya belajar berkaitan dengan Internet of Things, IoT,
hampir 10 ke 12 jawatan utama yang berada di dalam negara ataupun di luar negara ditiadakan. Maksudnya apa? Maksudnya yang bekerja in future, starting daripada sekarang pun, if you have the information technology or to become macam just now you are technopreneur punya students, you play with the technology, technology can help you a lot. Okay, kalau you buka kelang kepuk, contoh, apa yang you perlukan hanyalah mesin dan juga technician kepada mesin itu sahaja untuk troubleshoot. You boss, wife you vice boss, you ada 3 orang technician ataupun 6 orang technician yang bekerja secara shift, okay, 6 jam ataupun 12 jam untuk monitor and troubleshoot sahaja. So dalam satu kelang sekarang dalam satu kelang yang dulunya, contoh kelang pembuatan kereta yang dulunya mempunyai kapasiti hampir 5,000 ke 10,000 tenaga kerja, yang sekarang ini hanya memerlukan 200 pekerja sahaja. You just imagine berapa ribu, puluh ribu orang diberhentikan. Sebab apa? Mesin, teknologi menggantikan manusia. So yang bekerja itu hanyalah technical person sahaja. Okay, you boleh tengok apa yang berlaku kepada filem Terminator. Okay, diandaikan mesin itu algoritmnya boleh berfikir dan evolve yang menyebabkan manusia ini tidak betul. Okay, sistem ini dia lebih kepada yes or no. You buat, orang buat salah, bunuh. Buat baik, lepaskan. Tapi kita manusia 50-50. Kita tak macam sistem. Yes or no. Contoh, badan kita. There must be input, makan. And then towards the end, there will be an output. Kita buang. Betul? So, sistem badan kita sendiri, kita tak boleh tak buang. Kalau senak perut, kita pergi buang. Kalau tak senak perut, kita get as usual. Macam tu. So, katakanlah, okay, sekarang you sakit perut, you tak nak buang. Apa jadi? Badan kita rosak. Sistem penghadapan kita rosak. Kita akan sakit. Kan? Kalau mesin tak ada sakit. Dia terus berjalan dengan arahan sahaja. Kalaupun dia rosak, dia tidak berdarah. Dia cuma oily bleed sahaja. Kita boleh tukar spare part. Kalau kita tangan kudung, kita tak ada spare part. Itu masalah sekarang ni. So people now thinking about to replace people. People think to replace people. Only the technology can replace people and do all the process perfectly. Itu yang manusia berfikir. Macam mana untuk bantu dia untuk memajukan bisnes dia. Betul tak? Logik tak saya cakap hari ni? You should be afraid. Okay, you should be afraid. Bukan you shouldn't, you should be afraid. Sebab kalau kita tengok pillar KPT sendiri, yang pertama is the job creator. Definitely you are job creator, but there is a limitation of position in your company. Semua orang nak bekerja dengan kerajaan, dengan swasta. Semua orang nak bekerja sendiri. Kan? So, ini yang kita kata apa nama ni, tepuk dada, tanya diri sendiri. So mendengar
mendengar dan terus mendengar, belajar at the same time. You need to fully equip your personality. For example, all those, the shield, whatsoever, the gun and apa nama, bullet and whatsoever, you need to be prepared. It's not about the war, it's about to protect yourself dalam bisnes ni sebenarnya. Okay, tomahan ataupun cacian datang kiri kanan atas bawah dengan dengan viralnya, dengan fitnahnya, dengan itu ini dan sebagainya. Okay, itu adalah rencam hidup seorang usahawan lah. Okay, so alright, ada apa-apa nak tanya before we end up our class tak? Ada tak? Ada tak nak tanya? Kalau ada nak tanya tolong chat. Pull factor tak faham Doktor? Okay, pull factor ini adalah contoh sesuatu benda yang you kena keluarkan. You kena absorb. Okay, dia ada push, dia ada pull. Okay, dia ada push, dia ada pull. Tapi push and pull ni, push and pull factor ni dia kena tengok apa nama series of modus operandi. Kalau barang ni banyak, is it you want to pull ataupun you want to push? Contoh, okay, semua orang meniaga Maggi, you pun meniaga Maggi. If your Maggi is a unique Maggi, then you need to push. Okay, kalau you punya Maggi is normally like others punya Maggi, you need to hold, you need to pull, tarik balik. Itu push and pull. Okay, sama juga. Okay, contoh contoh yang paling mudah. Okay, saya nak mendekati kasturi. Saya minat kasturi. So if I know that kasturi tak suka pada saya, I don't think that I will push myself go to see kasturi. Kena si lambam dengan masuk palami, habis laku. Kan? Pak, capati datang kat muka, habis. Pegang capati, balik. Okay, bye-bye. So definitely lah kalau kita, dalam kehidupan kita, if I know that kasturi tak suka kat saya, then I need to pull myself. Kan? What for? You pergi definitely. Capati sini, roti canai sini, hi bye-bye, balik. Kan? Kuadal sini, baik punya. Kan? That's the thing lah. Anatomi, bukan anatomi lah, maksudnya macam metafor, okay, metafor untuk you faham, macam tu. Contohlah macam banjir juga, okay, banjir. Kalau you rasa you nak push yourself untuk tu, then you berasa you boleh berenang dalam arus yang deras, main dan sebagainya, you pergi lah. Macam tu lah. Okay, that's the thing. So you need to see the situation, the situation and environment. Itu saja. Okay. Alright, faham. Okay, thank you. Dr. Password MS tip untuk sekolah IC kita ke biar dulu, relax dulu. Saya pun hari ni kepentingan memikirkan pasal Microsoft Teams ni. Kita gunakan medium yang ni dulu. Okay, so how far the technology now will be used? What kind of technology you are asking for? Only will be used for this pandemic season or after this pandemic? Definitely the technology need to be carry on. The entrepreneurs will be used their old way, fashion way, medium way, high way, whatsoever, go way. Pakai. Pakai, jangan tak pakai. Because of you want to compete dengan current entrepreneurs, business, you guna pakai. Okay, Doktor, untuk test ada reference lain tak? Aku carilah sendiri apa benda yang kau rasa sesuai dengan tajuk tu, baca. Kan? Okay, thank you, welcome. Ada lagi?
Jangan tengok shilling, cicak jatuh ni. Okay. Any other question? Nak tanya? Makan cukup tidur cukup semua ke dah rindu nak datang ke UMK kan? Dah register kena balik dulu pula. Okay, no doctor. Alright. Anything you want to ask me? Okay. Luqman Hakim tu tengok macam banyak dalam kepala tu. Spek dia pun dah sampai ke hidung lah tu. What platform will be used next class? Okay, I will try to kacau you mungkin waktu malam ataupun apa, mungkin there will be 5 orang ke 6 orang akan join the test lah. Nanti saya bagi tahu platform tersebut. So just now bila Google Meet hanya boleh share dalam lebih kurang 100 sahaja. Jadi di depan saya ini saya buka dua link jadi it can be 50-50, it can be 60-40, so maksudnya 200. Jadi kelas saya semua sekali 212 orang 212 orang. Jadi satu kelas tu dalam 100 lebih. So kalau buka dua Google Meet ni maksudnya hampir 200 lah boleh masuk. So no worries. I will use my IT intelligence lah to serve you all. Itu saja, no worries. MS Team memang pening kepala lah. Memang pening kepala sebab benda baru, there are a lot of things we need to explore. In fact, it is not on behalf on my side. On your side pun sama juga. So that's why lah saya minta siapa tadi, Aliana dengan siapa nama siapa nama power kau tadi? Tak ingat pula aku. Firdaus ke apa? So I have an idea for the meeting. Can we use Zoom meeting? Zoom pun boleh sebenarnya. What we concern is the attendance. not something like a very die-hard punya concern lah about the attendance. Cuma yes, Ifan. Cuma kita tak nak dia terlepas saja, itu saja. But then it's okay. If anything, I can do some alteration lah soon or later towards you punya attendance lah. As long as you participate in my class, no worries. Okay. Cuma itulah minggu ketiga dan seterusnya tu saya nak lebih aktif participation lah daripada anda semua. Sebab gelagat usahawan ni is about to think sahaja. Okay, kita berfikir sahaja macam mana usahawan tu bergerak. Jadi since you duduk dekat rumah ni, banyak-banyaklah tengok TV berkaitan dengan entrepreneur, tengok orang menanam, you ke menanam ke, yang ditanam ke dan sebagainya, supaya sebab zaman you mudah, zaman sekarang you boleh tengok YouTube, YouTube there are a lot of example, sample and whatsoever. Zaman saya tak ada, jadi I have to experience by myself. Okay, sebab itulah saya berjual beli dan sebagainya. So there are a lot of things yang saya dah hadapi, and then I try to build my character and so on. So this is about time for you, okay, to build your own character. Okay, so I think that that's all for today. Thank you very much for attending our class. Okay, having a good discussion. And whatsoever text, whatsoever jokes that I do is not belongs to the mereka yang hidup ataupun yang mati lah. Nilofa tak semestinya nama Nilofa je, orang lain pun nama Nilofa kan. Macam Alia pun tanya nama dia Alia yang penyanyi tu, Alia ni kan, gitulah cerita dia. Irfan pun bukannya Irfan yang macam Irfan Bakti tu, Irfan yang tak bakti sangat, gitulah kan. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya akan load slide daripada masa ke semasa. Bear with me, please read a lot, please watch a lot. Okay, all the sample and example that available to you in YouTube and whatsoever. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.